Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sembilan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ni insya-Allah kita akan membincangkan ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima ni adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyambung perbincangan tentang ayat yang keempat, iaitu Allah menyebutkan bahawa Allah menjanjikan kepada Nabi SAW nikmat masa hadapan, ataupun Allah memberikan Nabi motivasi tentang apakah yang baginda SAW akan perolehi, iaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ayat yang kelima ni kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Okay, terjemahan ayat wa dan la saufa, benar-benar kelak, yu'tika, akan memberikan kurniaannya kepada kamu. Siapa dia? Rabbuka, Rabb kamu, fatarda, nescaya engkau akan redha. Okey, dekat ayat ni cuba lihat pada huruf lam. Selepas huruf wa ada huruf lam sebelum saufa. Jadi kalau salah satu penggunaan huruf lam adalah ia berbentuk taukid, dia berbentuk penegasan. Jadi Allah mengatakan dan benar-benar. Kalau tak ada la tu, wasaufa dan kelak. Tapi Allah nak tegaskan, Allah letaklah la, maka dia jadi dan benar-benar. Maknanya ia menjadi satu janji kepada Nabi SAW. Okey, Nabi nanti dia akan dapat apa? Yu'tika. Tuhan engkau akan memberikan kepada engkau. Okey, lihat perkataan yu'tika. Yu'tika tu Allah menggunakan dalam bentuk fa'ilul mudhari' ataupun present tense. Kenapa? Okey, kita akan bincangkan pada malam ini. So ayat ni Allah tak sebut apa dia yang Nabi dapat nanti akan datang di akhirat, nanti Nabi akan dapat yang lebih baik pada dunia. Apa dia? Allah tak sebut pada ayat 5. Tapi Allah janji kalau Allah bagi nanti di hari akhirat, pasti Nabi akan puas hati punya. Perkataan yang paling puas hati ni adalah redha. Tapi apa dia? Lepas tu adakah Nabi dapat masa di akhirat nanti sesuatu yang Nabi puas hati itu dia sekejap saja? Ataupun macam mana? Inilah fungsi melihat yu'tika. Kata kerja sekarang. Okey, mari kita lihat perbahasan dekat dalam nota. Okey. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, kalau nak menyebut akan, dia boleh guna dua kalimah lah. Allah, kita boleh guna huruf sin, sayu'tika, ataupun digunakan saufa. Dua-dua boleh. Tapi kalau Allah guna saufa, ia merujuk masa yang agaklah, maksudnya kalau sebut akan guna sin, waktu yang akan tu dah tak lama dah. Tapi kalau guna saufa, menunjukkan ambil masa yang panjang lagi ke depan. Tapi yang ke depan yang panjang masa tu lagi, pasti Nabi akan redha. Okey, kenapa? Apa yang Allah nak sampaikan pada Nabi SAW? Okey, secara tak langsung, kalau waktu nak dapat yu'tika fatarda tu, yu'tika rabbuka fatarda tu, kan macam panjang lagi masa dia, menunjukkan umur Nabi ni panjang.
secara tak langsung, maksud dia macam ni, macam faham tak maksudnya Tuhan nak sampaikan? Nanti Tuhan engkau akan memberikan kepada engkau. Akan tu macam jauh lagi. Maknanya kalau jauh lagi secara tak langsung, nak menunjukkan umur Nabi ni akan panjang lagi ke depan tu. Okey, itu di antara salah satu hikmah dia. Okey, kemudian pula kenapa sebut akan macam lambat lagi? Nak menunjukkan bahawa nak dapat yang Allah, dia yang Nabi redha ni, dia memerlukan kepada kesungguhan. Dia bukan buat sikit je dah dapat yang banyak, tak. Maksudnya Nabi kenapa? Kena sungguh-sungguh, kena sabar, kena tabah. Ini baru surah ke-11 ni. Panjang lagi Nabi nak dapat akan datang tu. Tapi dalam tempoh tu Nabi kena buat apa? Berjuang. Nabi kena cekal. Nabi kena tabah. Tapi Allah janji Nabi akan dapat yang pasti dia suka. Okey, setakat ni moga-moga jelas kenapa digunakan saufa, tak digunakan sa. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, yang ni tadi kita telah terangkan kenapa guna saufa. Dalam Quran ada 42 kali Allah gunakan saufa. Okey. Kejap ya. Saufa. Okey. Apa yang Nabi akan dapat, Nabi puas hati tu, kita dah sebut tadi awal, sebenarnya tidak dispesifikkan. Tapi di antaranya apa? Nabi akan dapat memberikan syafaat kepada umat dia. Maksudnya para ulama tafsir mereka mencari jawapan apa yang Allah nak bahagi kepada Nabi akan datang tu. Okey. Maka di antaranya lah seperti mana kata Imam Ibnu Katsir, iaitu memberi syafaat kepada umatnya. Okey, ini kita telah kupas sewaktu bincang surah apa? Al-Baqarah ayat 255, ayatul kursi. Okey. Kita nak bincang kalimah yu'tika. Okey, yu'tika tadi saya kata Allah datangkan dalam bentuk apa? Present tense kan? Kata kerja sekarang. Kenapa? Ingat ya? Dalam Tafsir Misbah mengatakan kalimah yu'tika disebutkan dalam bentuk kata kerja masa kini, present tense, fi'lul mudhari'. Ia bererti pemberian itu akan berlangsung terus menerus. Sebab tu dalam Quran kalau jumpa ayat Allah guna present tense, maknanya perbuatan itu dia menuntut kepada apa? Kena buat dia continuous. Kena buat panjang, dia kena terus menerus. Dia berbeza kalau Allah guna past tense. Dalam bahasa Arab ada past tense, present tense ke? Ya. Kita juga belajar apa tu verbs, apa tu nouns. Ingat lagi kita belajar tempoh hari? Kan? Kata nama, kata kerja. Kata kerja, faham tak? Kata kerja. Maknanya perbuatan lah. Maknanya Allah nak memberi kepada Nabi ni, akan datang ni, cara Tuhan beri tu, berapa lama tempoh Nabi akan dapat, itu yang Allah ungkapkan menggunakan kata kerja sekarang. Ingat je, kalau dalam Quran jumpa kata kerja sekarang, ia mesti menunjukkan perbuatan itu dia bukan terhenti dekat situ je, dia berpanjangan. Itulah fungsi dia. Boleh? Dapat tak? Hari ni belajar grammar. Ni nak faham kalamullah ni. Okey. Kemudian kenapa Allah gunakan kalimah rabbuka? Kenapa Allah guna rabbu?
Ingat tak kita dah belajar surah Al-Falaq dengan surah An-Nas? Rabbu salah satu maksudnya Tuhan yang mentadbir. Jadi di sebalik Nabi tahu dia Tuhan, di sebalik guna nama Rabbu tu, Allah nak beritahu kepada Nabi bahawa engkau ada Tuhan. Tuhan engkau itulah yang sentiasa mengatur, mengurus, mentadbir hidup engkau, wahai Muhammad. Tuhan yang itulah yang akan memberikan engkau nanti akan datang di akhirat. Engkau pasti akan puas hati dan engkau akan dapat tu tak putus, berpanjangan sampai bila-bila. Jelas. Di antaranya apa Tuhan akan bagi Nabi? Bagi syafaat. Sebab di antara yang Nabi simpan adalah untuk syafaat kepada umat dia. Tapi Allah janji, Muhammad, lani, hansabah, tabah, cekal, dakwah. Ingat, yang akan datang tu lebih ni kita dah belajar dekat ayat nombor 4. Jadi ayat nombor 5 ni memperincikan akan datang tu macam mana bentuk dia yang lebih baik. Okey, moga-moga dah jelas untuk ayat nombor 5 ni. Jadi tuan-tuan boleh baca lah kat sini. Ke tak sempat baca? Ada setengah tempat tu, masa kelas dia sempat baca. Tak ada kelas dia tak dan nak baca. Bukan tempat perempuan lah, tempat lain lah. Kan? Okey. Nanti saya ubah slide dia. Saya akan panjangkan slide dia supaya boleh penuhkan TV tu. Saya akan ubah. Pasal ni saya buat skrin tu dia kecil sikit. Dekat PowerPoint tu. Nanti saya ubah bagi panjang. InsyaAllah. Saya cuba esok insyaAllah. Kalau tak sempat minggu depan. Okey. Dalam ayat itu Allah tidak menjelaskan apa yang Allah beri. Betul tak? Kalau Allah tak menjelaskan spesifik apa dia, ini bermakna ia tidak akan ada hujungnya. Macam-macam Allah akan bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah selesai. Kita tengok macam mana nak membuat perkaitan daripada ayat 4 dengan ayat nombor 5. Okey. Ayat nombor 4, ingat lagi ada 2 tafsiran minggu lepas? Okay, tak apalah, saya anggap ingatlah no. Sebab kalau dia diam tu dia ingatlah no. Okay, tak apa, nanti tengok balik nota. Ingat tak ayat nombor 4 minggu lepas ada 2 tafsiran para ulama tafsir. Ada yang kata ayat 4 tu akhirat itu lebih baik daripada permulaan, maksudnya dekat dunia. Maksudnya Nabi ni hidup dia tahun depan, tahun-tahun mendatang tu Allah kata lebih baik daripada sekarang. Pendapat kedua kata apa? Nuh nanti tu ke akhirat tu lebih baik daripada dunia. Okey, jadi kalau tafsiran ayat 4 tu kata hidup Nabi ni tahun-tahun akan datang ni lebih baik, maknanya ayat 5 ni apa? Maknanya sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan perhatian dia. Ingat tak yu'tika tadi? Yu'tika tadi itu kan presiden. Jadi Tuhan kata Muhammad, tahun-tahun ke depan ni Muhammad, kan engkau pasti engkau akan dapat sesuatu yang kau suka. Okay. Kalau tafsiran kedua kata di akhirat tu nanti Nabi akan dapat nikmat yang lebih baik, maka ayat 5 ni memberitahu Nabi akan dapat balasan yang hebat di hari akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga jelas nak boleh faham InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-5 tadi? Nombor 1, kita dapat mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pengurus, pentadbir kepada semua manusia, termasuklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, di sini kita mendapati kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Okey. Habis ayat 5. Sekarang kita pergi ke masa lepas. Masa lepas tu maksud apa? Kita pergi mengimbau, Allah ajak Nabi mengimbau ke belakang. Ayat nombor 4, 5, Allah ajak Nabi fikir ke depan. Okay? Ayat nombor 6, 7, 8, Allah mengajak Nabi imbau ke belakang. Tengok apa yang berlaku sebelum ni. Kenapa? Kerana ini dipanggil salah satu cara bukti nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni tak pernah tinggal Nabi pun. Allah Ta'ala tak pernah pun membenci Nabi. Allah Ta'ala tak pernah pun meninggalkan Nabi seperti mana apa yang orang sangka. Jadi bukti dia apa? Apa bukti dia? Maka Allah ajak Nabi mengimbau yang daripada Nabi kecil sampailah Nabi umurnya ketika ayat itu turun dan akan datang. Ya jelas tak? Macam tuan-tuan lah, dah lama dah hidup kan. Tiba-tiba adalah pasangan tu kata, saya nampak abang ni macam tak sayang kat saya dah. Kan dah lama kan. So kita nak buktikan macam mana? Kita imbau lah. Apa kita dah buat. Itu contoh bagi faham. Nah. Okey. Ayat nombor 6, tengok ya. Ayat nombor 6, 7, 8, teknik dia, Allah bawa daripada Nabi bayi, daripada Nabi kecil, sampai Nabi naik umur 40, sampai umur Nabi naik, umurnya bertambah-tambah. Okey, kita lihat ayat nombor 6. Ini juga sebenarnya Allah nak tunjuk kepada siapa? Kepada kita ya. Lepas ni tak ada lagi mana-mana orang kata Allah tak sayang dia, Allah Ta'ala tak suka dia, Allah Ta'ala tinggalkan dia. Tidak. Okey, tengok ayat nombor 6, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Okay, Allah kata, bukankah dia yajida, dia mendapati ka, engkau dulu kan anak yatim, fa'awa, lalu Allah memberikan perlindungan. Allah tak kata, Muhammad, ingat tak masa kecil-kecil dulu engkau kan anak yatim, tapi siapa bagi perlindungan kepada engkau sebenarnya? Kan? Sebenarnya Allah nak kata daripada Nabi kecil lagi Allah dah bagi perhatian, dah jaga Nabi ni macam Allah jaga kita. Okey, kita tengok ya. Okey, yang ni saya tak perlu ulas panjang sebab kita dah kupas dekat tajuk kronologi sirah Rasul. Ingat tak? Nabi menjadi anak yatim sebelum dia lahir lagi, bapaknya sudah pun wafat semasa Nabi berada dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahbin. Lepas tu umur dia 6 tahun, belum lagi balik pun, meninggal pula ibunya. Tu yang orang Melayu panggil yatim piatu. Okey. Dan kita pun tahu selepas Nabi menjadi yatim, dia dijaga oleh datuk dia Abdul Muttalib, kemudian dia dijaga oleh Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, orang Melayu bukan, dalam Islam apa definisi yatim? Apa definisi yatim? Yatim kalau manusia dia kematian bapa. Kalau bapa dia tak meninggal, mak dia meninggal, dia tak panggil yatim. Kalau bapa dia meninggal, dia panggil yatim.
Dan yatim itu titlenya akan tamat apabila dia sudah baligh. Kalau definisi yatim, bapa meninggal, semua yatim ni. Betul tak? Ramai ayah dah tak ada lah. Yatim kita orang ni. Tak. Sebab dah baligh, terkeluar daripada yatim. Kalau haiwan, dia beza. Kalau kucing yatim, mak dia mati. Jadilah kucing tu kucing yatim. Dia beza dengan manusia. Okey. Semua orang tahu Nabi SAW ni macam mana Allah memberikan perlindungan fa'awa. Tengok sekejap perbahasan fa'awa. Perkataan fa'awa ni, awa ni, tengok ya. Perkataan awa. Percaya. Perkataan awa. Okey, mudah macam ni. Perkataan awa digunakan perlindungan di dalam waktu yang bahaya. Ataupun ada orang dia bagi tempat tinggal. Dia panggil awa. Sebab tu syurga dinama dengan syurga apa? Al-ma'wa. Al-ma'wa. Bukan al-ma'wa tu lain. Al-ma'wa. Jannatul ma'wa. Maknanya syurga yang menjadi tempat tinggal. Tu dia panggil ma'wa, awa. Jadi Allah kata fa'awa. Bukankah kau dulu anak yatim Muhammad ingat lagi tak? Siapa yang bagikan tempat tinggal? Siapa yang bagikan perlindungan? Memang kita tahu dalam sejarah yang jaga Nabi adalah Abu Talib lah. Paling lama. Sampaikan Abu Talib pernah. Abu Talib ni pernah meminta kepada Nabi punya sayang kat Nabi supaya Nabi ni tak diapa-apakan orang nak bunuh Nabi ni. Sampaikan Abu Talib pernah panggil dia. Minta kepada dia apa? Wahai anak saudaraku, kaum kau datang kepada aku. Mereka cakap begini, begini dan begini. Tolonglah selamatkan diri kau dan dirimu. Diriku dan dirimu. Janganlah engkau buat satu benda yang memayahkan urusan yang aku tak mampu nak buat. Tapi apa jawab Nabi SAW? Nabi kata apa? Wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, sampailah aku boleh meninggalkan urusan agama Allah ni, nak dakwah ni. Ataupun aku menang, aku kalah, aku takkan berhenti, kata Nabi. Nabi menangis, Nabi boleh nak keluar pada rumah Abu Talib. Tapi Abu Talib memanggil, wahai anak saudaraku, faqul ma ahbabta. Kau buatlah kau nak buat apa. Kau cakaplah kau nak cakap apa, demi Allah. Aku tidak akan menyerahkan dirimu selama-lamanya kepada mereka. Sebab mereka tawar kepada Abu Talib, tukar dengan pemuda lain. Buat Muhammad kat kami. Jadi Abu Talib ni sayang kat Nabi. Jadi dia pujuklah Nabi. Tapi Nabi tak berganjak. Cara saya? Okey, itu nak kata jasa baik Abu Talib. Sebenarnya yang menggerakkan hati, yang membagikan perlindungan, ada orang lindung sebenarnya siapa? Jawapannya adalah Allah. Jadi Allah minta Nabi kenang. Ingat masa kecil-kecil dulu. Maknanya Tuhan nak kata Allah ni sayang dekat Nabi sejak dari bila? Sejak daripada Nabi anak yatim lagi sebenarnya. Jadi tekniknya kepada kita ni jangan ada, nanti kita bincang dekat pengajaran dia. Okey? Pengajaran dia sempat je ni. Okey, kita pergi dekat pengajaran, nanti saya akan terangkan macam nak aplikasi ayat ni. Okey, setakat ni boleh faham tak ayat nombor 6 ni? Faham Okey. Jadi macam mana kita nak ambil pengajaran ayat ni? Nombor 1, Nabi SAW melalui kehidupan dengan merasai kesulitan. Maknanya kalau ada orang biasa dia mengeluh, kena awaklah hidup aku ni susah. Ayah tak ada, mak tak ada. Dia jangan merungut sebenarnya. Sebab apa? Sebab contoh yang paling dekat, Nabi SAW sendiri pun dia hidupnya penuh dengan kesulitan. Ayah pun tak pernah tengok, tak pernah didukung, tak pernah dibelai. Kalau kita banding dengan Nabi,
hidup ayah sampai besar kita. Okey. Pengajaran nombor 1 ni, kita lihat apa tindakan dia. Nombor 1 ni mudah je lah. Maknanya faktanya Nabi pernah menjadi anak yang yatim. Orang yang tak pernah, orang yang sentiasa ada bapa, dia tak tahu tau perasaan orang yang tidak pernah ada bapa. Tapi Nabi dah lalui itulah. Okey. Jadi apa tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat nombor 6 tadi? Maka kita lalulah hidup seperti orang yang sedang diberikan ujian. Maknanya Nabi ni, batang tubuh Nabi ni, orang jangan nampak yang, sebab kita ni, kita faham lah, kita selalu puja Nabi, Nabi ni matahari, Nabi ni bulan, semua kan. Tapi kita pernah tak lihat dalam hidup Nabi ni sebenarnya penuh dengan kepayahan? Jadi kalau manusia yang paling mulia, yang Allah turunkan wahyu pada dia, yang Allah cinta itu pun, dia pun lalui ujian hidup, maka kita pun laluilah ujian hidup dengan susah. Okey, ada ayat dalam surah Al-Balad, ayat nombor 4. Laqad khalaqnal insana fi, jangan sambung fi ahsani taqwim, fi kabad. Allah kata apa? Sesungguhnya kami benar-benar telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan. Jadi manusia yang susah apa? Nabi SAW. Yalah. Jadi kalau kita rasa susah, tak ada siapa yang berada dengan kita, ambil balik kisah Nabi. Nabi tu anak yatim lagi. Pak pun tak pernah tengok. Mak pun sekejap je. Harta tak banyak. Betul tak? Jadi kita letakkan situasi kita dibandingkan dengan Nabi SAW. Moga-moga boleh meringankan. Okey, cara kita berfikir. Bolehlah melalui hidup ni dengan penuh ketabahan. Okey. Kemudian kita tengok dekat suratul Mulk ayat nombor 2 ni bukti ya. Sekejap ya, kenapa tak jalan ni? Kita Isyak 8:12. Okey. Suratul Mulk ayat yang menunjukkan bahawa memang Allah hidupkan kita sebenarnya tujuan untuk apa? Uji je. Our life is testing. Uji. Maka manusia yang selalu diuji oleh Allah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pengajaran nombor 2. Nanti kita bincang dekat tindakan juga. Sejak daripada kecil sebenarnya sudah pun ada nikmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita kenang, duduk fikir kan. Sebenarnya lama dah Allah bagi nikmat dekat kita ni. Sejak daripada kita kecil lagi. Itu belum kenang nikmat yang tuan-tuan kan belajar kan? Belajar yang bijak benih kan? Kita kan belajar kan? Yang jadi benih dalam rahim ibu tu kan banyak kan? Betul tak? Siapa yang hidup? Satu je. Maknanya kita ni adalah yang Allah pilih dalam banyak-banyak yang juta-juta tu. Rupanya Tuhan ni, dia dah jaga kita, dia dah bagi perlindungan pada kita sejak daripada kita kecil lagi. Itu yang orang kata, itu Quran kata, kalau kau hitung nikmat Tuhan, kau takkan dapat hitung punya. Kita terlupa nikmat dapat perlindungan tu adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita berada dalam keadaan sekarang ni rasa susah sangat, maka kita ingat balik, aku baru susah sekejap je, baru setahun, baru 2 tahun. Rupanya Tuhan bagi aku senang. Dulu lagi dapat nikmat perlindungan dah. Okey, imbau ke belakang. Okey, tindakan kita yang kita boleh ambil, insya-Allah sempat tengok situasi 1. Cara nak aplikasi ayat nombor 6 tadi ya. Okey. Situ 1. Kalau kita orang yang tak ada masalah, cukuplah serba-serbilah. Bila dia baca ayat ni kan,
Sebab ayat ni dia mengajar imbau ke mana? Imbau ke belakang. Jadi apabila dia dah tak ada masalah, cukup serba-serbi, maka dia kena kenang tengok kat belakang. Ya Allah, rupanya bukan sekarang je aku ada rumah cukup serba-serbi. Rupanya dari dulu lagi Tuhan dah bagi aku nikmat perlindungan. So dia akan dapat menambahkan lagi rasa apa? Ya Allah, banyaknya nikmat Tuhan bagi ni. Jadi dia rajinlah ibadat, syukur kepada Allah, banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Situasi dua, kalau dia berada dalam keadaan orang yang serba kekurangan pula, maka jangan disangka buruk pada Allah. Janganlah dia menganggap Allah tak sayang dia. Janganlah dia menganggap Allah Ta'ala benci dia. Tak. Kalau dia imbau daripada dulu, rupanya dia dah dapat nikmat daripada kecil lah. Dia panggil, okey. Kemudian kita pergi ayat nombor 7. Tapi ayat nombor 7 ni macam tak sempat ni. Kita kena sambung dia minggu ini juga. Besok lah. Okey, sekarang ni ada soalan tak? Boleh faham tak ayat nombor 6? Dia bukan kisah sejarah Nabi je tau, saudara tuan ni. Tapi sebenarnya kisah Nabi tu sebenarnya Tuhan nak cakap pada kita. Itu yang kita ulas pada awal-awal dalam sesi kuliah dulu. Dalam ayat tu tak ada pun menyebut kamu dekat hujung. Sepatutnya kan? Patutnya ada, kalau ada ayat tu bunyi alam yajidaka yatima fa'awaka. Kan ada yajidaka fa'awaka. Kenapa Allah tak kata ada ka kat ujung? Tengok dekat nota tu. Kenapa Allah tak kata bukankah engkau dulu Muhammad jadi anak yatim? Siapa yang melindungimu? Kenapa tak ada mu? Kenapa tak ada ka kat situ? Maknanya ini bukanlah untuk Nabi sahaja, tapi adalah untuk manusia kesemuanya. Kalau kita dengan Nabi, siapa lebih banyak nikmat? Nabi lagi susah pada kita kan? Sebab kita ada mak dan ayah. Siapa sekarang ni dah kahwin rumah tangga pun mak ayah lagi tau. Ayah 100 dia. Mak ayah jadi mesin ATM. Nanti abang bayarlah. Ingat ya. Tak ada dia bayarnya ha. Betul tak? Banding kita dengan Nabi ni, ya Allah, jauh lebih senang kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah nanti kita sambung lagi kalau ada masa yang mengizinkan dari Allah Azza wa Jalla. Okey, ada soalan lain tak? Ada pertanyaan lain? Faham ke? Moga-moga boleh faham ya. Kalau siapa-siapa yang terlepas sesi yang sebelum ni, tolong tengok balik dekat dekat FB Masjid Puncak Alam. Ya, supaya tuan-tuan dapat perkaitan antara ayat dengan ayat. Okay, kita dah 8.10 malam, Isyak 8.12, maka saya rasa eloklah untuk saya berhenti pada waktu ini. Kita jumpa insya-Allah esok malam dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Kita bincang lagi 2 lagi nikmat yang berlaku kepada Nabi sebelum ini, dan juga Allah nak ceritakan juga kepada kita. Kita bincang nanti ayat 7 dan 8. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan membaca tasbih penghapus dosa, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.